Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kurnia, keizinan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dapat bersama-sama berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan guru dan pendidikan ini. Betul. Dan kita masih lagi dalam tajuk ataupun perbahasan berkaitan dengan cabaran guru muslim masa kini. Dan saya rasa di peringkat akhir ini kita nak bercakap tentang cabaran akhlak. Cabaran akhlak yang merupakan cabaran besar sebenarnya, bukan sekadar kepada guru, tetapi juga sebenarnya cabaran akhlak ini merupakan cabaran yang melibatkan semua peringkat masyarakat kita. Dalam kehidupan kita, dalam negara kita dan Muslim atau umat Islam secara keseluruhannya. Sebab itulah sebenarnya matlamat akhlak ini merupakan matlamat agama kita sendiri. Betul. Rasulullah SAW sendiri dihantar sebenarnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana yang dicerminkan dalam satu hadis Rasulullah yang disebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab itu kita lihat kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni antara lain ialah dapat merubah masyarakat Arab yang sebelumnya merupakan masyarakat yang diwarnai dengan pelbagai akhlak-akhlak yang keji kepada satu masyarakat yang punya adab dan budi pekerti yang tinggi, dan akhirnya dapat merubah ke seluruh dunia menjadi dunia yang lebih beradab, yang lebih berakhlak. Jadi sebab itulah dalam konteks pendidikan juga kita sering tekankan bahawa matlamat pendidikan juga harus akhirnya bersifat akhlakiah. Harus bermatlamatkan akhlak, harus bermatlamatkan untuk melahirkan insan-insan yang baik akhlaknya. Dan ini tidak mudah, Ayati, ya. Kenapa? Kerana kita sering diketengahkan, disogokkan dengan cara berfikir bahawa ilmu dan pendidikan ini banyaknya dikaitkan dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang praktikal, hal-hal yang pragmatik. Selalunya ilmu dikaitkan dengan kerjaan, ilmu dikaitkan dengan kekayaan, kan. Mak ayah pun kalau tegur anak, dia kata kau nak jadi apa nanti kalau tak belajar. Betul. Kan, tak jadi apa tu biasanya dikaitkan dengan kebendaan lah. Maknanya takkan jadi seorang yang punya status ekonomi yang baik lah kalau tak belajar, kan. Nanti nak jadi tukang sapu ke nanti, misalnya. Tak semua ibu bapa begitu, tapi kadang-kadang cara berfikir begitu nampak mempengaruhi sebahagian ibu bapa. Kerana apa? Kerana mereka mungkin melihat bahawa pendidikan dan ilmu itu banyak berkait dengan hal-hal yang bersifat kebendaan. Tetapi kita nak tegaskan bahawa dalam konteks pandangan alam Islam kita, bahawa ilmu itu kita dah sebut banyak kali dah, ilmu ini satu fadilah, ilmu ini satu kemuliaan, ilmu ini satu penghormatan, ilmu ini satu cahaya, ilmu ini mengangkat martabat manusia, ilmu itu menjadikan manusia itu lebih manusia. Kan itu semua merupakan nilai-nilai yang tinggi yang ada pada ilmu dan pendidikan. Jadi sebab itu kalaulah seorang guru misalnya dapat memahami bahawa akhir sekali matlamat ilmu itu ialah untuk melahirkan insan yang baik, untuk mengangkat martabat akhlak seorang insan, maka sudah pasti guru itu jelas ke mana dia nak bawa pelajar-pelajar yang diajarnya itu. Walaupun guru itu mungkin tidak mengajar subjek-subjek yang bersifat agama, kerana kalau yang mengajar itu dalam bidang ataupun disiplin agama, mungkin hubungan antara ilmu itu dengan akhlak itu jelas. Kerana ilmu-ilmu agama ini memang mengajar tentang benda-benda yang baik. Tetapi macam mana dengan guru-guru yang misalnya mengajar ilmu-ilmu yang lebih bersifat teknikal,
yang lebih bersifat praktikal. Adakah di situ tidak ada ruang langsung mereka untuk menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akhlak? Tidak sama sekali, kerana kita dah sebut tadi bahawa ilmu itu sifatnya memang untuk membina akhlak. Jadi kalau seorang guru yang jelas tentang cara melihat sebegini, walaupun dia mungkin mengajar matematik, mungkin dia mengajar sains misalnya, tetapi dia masih sedar bahawa ilmu yang dia ajar itu akhirnya bermatlamatkan akhlakiyah, untuk seorang pelajar itu faham. Kalau dia mengajar sains misalnya, seorang guru itu mungkin harus sedar bahawa dengan ilmu yang diajarnya itu mungkin pelajar lebih mengenali alam ini, mengenali perkara-perkara sekelilingnya, dan itu akan membawanya kepada ketundukan kepada Tuhan. Ya, mengenali yang lebih lagi kerana alam itu juga merupakan tanda, ayat kata Al-Quran, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tugas untuk mengaitkan itu mesti datang daripada guru. Kalau tidak, pelajar mungkin melihat apa yang diajar oleh guru itu sebagai satu benda yang terpisah dengan aspek-aspek agama dan akhlak. Iaitu yang saya maksudkan tadi. Cara berfikir guru itu harus jelas bahawa apa sahaja ilmu yang diajarnya itu, matlamat akhirnya itu mestilah berkait dengan pembinaan akhlak yang baik. Jadi untuk ini berlaku, untuk cara berfikir seperti ini berlaku, saya rasa antara syarat-syaratnya ialah, pertama sekali, agama harus membina atau memandu pembinaan ilmu. Maksudnya guru itu sendiri harus guru yang beragama. Guru itu sendiri harus punya kita panggil religious worldview, pandangan alam yang dipengaruhi oleh agama, diwarnai oleh agama. Walaupun dia mungkin bukan guru yang khusus mengajar agama, tapi dia ada kacamata agama tu ada, kan? Cara pandangnya. Jadi dia sentiasa nak melihat bahawa pelajarnya itu harus baik dalam keseluruhan aspek dirinya itu. Sebab hanya agama yang menekankan hal itu, ya. Maksud saya, kalau dia seorang beragama, dia tak melihat pelajarnya itu hanya sebagai seorang manusia yang nak dibina jasmaninya saja. Lihat hasilnya bagaimana. Sebab agama mengajar kita bahawa seorang manusia itu dia terdiri daripada jasmaninya, dia juga terdiri daripada rohaninya. Dan rohaninya itu, kata agama, merupakan aspek yang lebih utama lagi. Betul. Kerana rohnya itulah nantinya yang akan meningkat dari satu tahap ke satu tahap yang lebih tinggi. Jiwanya itu yang harus diperkasakan, kerana ada jiwa yang rendah, kata Al-Quran. Jiwa yang dipanggil jiwa ammarah, bisu, yang hanya mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Tapi kalau digilap jiwanya itu, kalau dibersihkan jiwanya itu, kalau diangkat martabat jiwanya itu, jiwanya boleh naik ke tahap yang lebih tinggi, iaitu yang dipanggil nafsul lawamah, yang dia tidak sentiasa tewas, tapi kadang-kadang dia menang. Ada jiwa yang kadang-kadang menang, tapi kadang-kadang tewas juga. Tetapi Al-Quran juga menyebut tentang jiwa yang paling tinggi, iaitu jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan yang akhirnya akan bertemu Tuhan dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semua disebut oleh Al-Quran nak menggambarkan bahawa manusia ini kena harus sentiasa bermujahadah, kena harus berusaha meningkatkan tahap kerohaniannya. Jiwa itu merujuk ke rohani tadi. Ya, betul. Tapi itu diajar oleh agama, sebab kita perbahasan itu perbahasan Al-Quran. Betul. Jadi kalau seorang guru yang dia tidak memahami perkara-perkara ini, dia mungkin melihat pelajar itu yang nak dibina itu hanya akalnya sahaja. Dia nak dibina itu hanya jasmaninya sahaja. Sebab itu dia akan sibuk dah pergi bersukan, kan, supaya badan sihat. Kemudian bersedialah untuk periksaan.
sahaja kan. Penekanan itu mungkin di situ sahaja. Kerana dia tak nampak bahawa yang kita sebut tadi, pendidikan itu mesti bermatlamatkan akhlak. Dan persoalan akhlak ini dia bukan persoalan yang kecil, Yeah. dia persoalan yang besar dan mendalam. Sebab orang ramai tengok kalau persoalan akhlak ni, ini berkaitan dengan budak-budak lah ni, yang tak berakhlak, keruntuhan akhlak. Tapi sebenarnya akhlak juga berkait dengan jiwa manusia keseluruhannya, termasuk orang dewasa juga. Betul. Malah sebahagian besar orang dewasa pun bermasalah dari segi akhlak. Seorang guru misalnya yang mengabaikan pelajar, itu masalah akhlak tu. Kan, mungkin sibuk dengan kerja lain, kadang kelas tak masuk misalnya. Itu masalah akhlak di kalangan guru. Seorang ahli politik yang tidak amanah misalnya kan, mungkin berjanji itu tapi tak dilaksanakan misalnya, ataupun bercakap benda-benda yang tidak ditepati, tidak sesuai dengan Islam misalnya. Itu semua perkara-perkara yang akhlakiah. Orang yang bawa kereta potong queue, kan? Tak berhala berapa juga. ramai kan. Kita kalau balik rumah je, di kampung ke, tengok yang potong queue ramai. Potong queue tu sebenarnya satu masalah akhlak tu, Betul, kerana dia tidak amanah, dan dia tidak adil kepada yang lain. Bayangkan kalau dia cepat. Ni saya selalu tengok lah, kita selalu merasainya kan. Bila highway tu, tempat tepi tu bukannya untuk dilalui, itu kecemasan saja. Dia bayangkan bila semua ikut tepi tu, bila dia sampai depan dia masuk ke depan. Yang menyebabkan orang yang dah menunggu lama ni, dia terhalang lah kan. Benda ni mungkin nampak kecil, tetapi itu cerminan kepada masalah akhlak. Betul. Kalau dalam naik kereta dia potong queue, mungkin nanti dalam hal-hal yang lain dia akan potong queue juga kan. Betul. Dia mungkin mengambil kesempatan untuk mencuri hak orang lain dalam keadaan yang lain, bukan dalam kereta saja. Tapi perkara-perkara itu dia macam tanda-tanda menunjukkan bahawa di sana ada masalah akhlakiah, masalah dalam akhlak. Hati mereka dah ada akhlak yang tak elok tu. Jadi mungkin kalau di situ dia buat, di tempat lain kemungkinan perasaan yang sama, jiwa yang sama yang akan terlaksana dalam aspek-aspek yang lain juga. Seorang ulama misalnya yang menyelewengkan ajaran agama, itu juga masalah akhlak walaupun dia ulama. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Ulama juga ada ghurur dia, ada cabaran dia yang Tuhan bagi. Mungkin lebih besar lagi kalau orang dah puji, orang dah apa semua, timbul riak dan juga mengambil kesempatan. Ada perkara-perkara itu disebut oleh ulama-ulama sejak dulu. Ibu ayah yang tidak hiraukan anak sebab sibuk cari kekayaan misalnya. Kan, sibuk cari kekayaan tapi anak mungkin tak terjaga. Ini semua persoalan akhlak yang tidak melibatkan budak-budak, melibatkan orang dewasa. Sebab ibu bapa kepada budak. Ibu bapa budak. Jadi sebab itu persoalan akhlak ini persoalan yang luas. Betul. Dan itu justifikasi kenapa Rasulullah itu dihantar untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab akhlak yang mulia ini merangkumi semua peringkat. Betul. Semua orang terlibat dengan persoalan-persoalan akhlak ini. Dan sebab itu pendidikan merupakan teras ataupun wadah yang paling berkesan untuk membina akhlak yang baik. Betul. Sebab kalau kita tunggu dah babesar baru kita nak baiki, mungkin dah susah. Mungkin kita perlu undang-undang pula nak menghalang. Yang potong queue tadi mungkin nak kena saman dia 300. Tapi kalau gaji dia 30,000 Yati 300 tak ada apa. Jadi tiap hari mungkin dia buat kesalahan yang sama. Jadi tidak dapat, kadang-kadang undang-undang tidak dapat menyelesaikan banyak masalah. Tetapi pendidikan boleh, kerana pendidikan ini dia merupakan tindakan proaktif. Kita buat awal lagi. Kita dah terap, dah bentengkan awal. Kita dah anticipate, kita dah halang perkara itu daripada berlaku. Sebab tu pendidikan itu dia ambil masa yang panjang. Dan dia dibuat pada tahap yang paling asas. Pada masuk 7 tahun dah kita mula terapkan. Sampailah umurnya mungkin 17 tahun atau 18 tahun. Tetapi sebab itu pendidikan itu kena diterapkan dengan baik, disemai dengan baik. Dan sistem itu juga kena sistem yang betul. Dan seperti yang saya sebut tadi, matlamat kepada pendidikan itu juga kena jelas. Betul. Dan ini harus jelas juga pada guru-guru. Dan kita dah sebut tadi, matlamat akhir pendidikan itu mestilah akhlakiah sifatnya. Mestilah nak menyempurnakan akhlak manusia. Sebab ramai orang sekarang ni tak lihat sebegitu. Dia rasa pendidikan tak semestinya macam tu. Pendidikan untuk dia ada ilmu, untuk dia hidup, untuk dia menggunakan kepakarannya. Bukan sekadar itu. Sebab itu dalam konteks negara kita pun, dalam matlamat pendidikan negara jelas mengatakan bahawa matlamatnya ialah untuk melahirkan insan yang seimbang. Dan seimbang itu termasuk hal yang bersifat rohaniahnya.
dari segi spiritualnya. Jadi dan perkara itu saya rasa harus dilaksanakan lah. Jangan ditinggal sebagai orang kata matlamat satu paragraf yang indah terletak di atas kertas. Tapi dalam konteks pelaksanaannya kita tengok orang tak tengok pun hal itu. Orang duk sibuk mengaitkan dengan perkara yang lain. Bagi orang tu cantik di atas kertas, cantik juga pelaksanaannya juga ya. Dan untuk anda juga di luar sana yang ingin sama-sama interaksi bersama dengan Dr. Farid waktu ini di talian kita buka di 0362051500 di Facebook ikim.fm, dan tak ketinggalan di SMS, boleh hantarkan SMS anda dengan caranya typekan ikim, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Hari ini kita berbincang, kita luaskan lagi skop bila katakan tentang cabaran guru Muslim masa kini yang meluas, dan kali ini kita bersama lagi dengan Dr. Farid untuk membicarakannya dengan lebih mendalam lagi, Doktor, tentang akhlak, Doktor. Kita menyentuh tentang aspek akhlak pula. Dulu kita cakap tentang aspek budaya ilmu. Betul. Kan, tapi akhlak, orang mungkin tanya, dia kata bukankah dalam agama ni yang penting akidah? Betul. Dengan Rasulullah pun kalau kita tengok, walaupun tadi hadis tu mengatakan bahawa Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, tapi dari segi cara itu Rasulullah mulakan dengan akidah, membetulkan kepercayaan, sistem kepercayaan. Tetapi bunganya ataupun buahnya yang terakhir itu ialah akhlak juga. Kan? Sebab orang yang akidahnya kuat, insya-Allah akhlaknya itu jadi baik. Betul. Sebab apa kita kena percaya bahawa Tuhan itu Maha melihat dan Maha mendengar, ini dalam akidah. Kerana apa? Dengan kepercayaan bahawa akhlak Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar, ia akan menyempurnakan akhlak kita. Barulah kita tidak berani nak mencuri duit orang, kita tak berani nak potong queue tadi kan. Nampak kecil potong queue tu, tapi kalau dia sedar bahawa Tuhan sedang melihat dan itu merupakan nilai yang tidak adil kepada orang lain, dia akan berubah. Dia akan menjadi lebih prihatin, lebih rahmah, menyayangi orang lain. Kalau menyayangi orang lain, dia takkan potong queue. Saya Allah banyak itu sebut potong queue ni. Allah itu Maha melihat. Dan dia akan tercermin dalam segenap aspek kehidupan kita. Dalam cara kita makan, cara kita belajar, cara kita bekerja, kita akan amanah. Kerana amanah itu termasuk dalam tanggungjawab keagamaan dan tanggungjawab akhlakiah. Jadi kalau kita nak kaitkan guru, saya dah sebut tadi, seorang guru itu harus dipandu oleh agama. Yang kedua, ia juga harus sedar bahawa dirinya dan muridnya adalah hamba kepada Allah yang harus tunduk. Kalau dia sedar bahawa dia harus memandu pelajarnya itu ke arah menyerah diri kepada Allah SWT, kan concern itu luas kan. Dia punya keprihatinan tu bukan diri dia saja. Kalau diri dia saja, dia kata aku dah cukup dapat gaji, cukuplah. Tapi dia juga sedar bahawa dia kena bersama-sama dengan pelajarnya itu nanti untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga harus sedar bahawa ilmu yang disampaikan itu adalah satu amanah besar yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan. Jadi kalau perkara-perkara ini jelas dalam pemikiran seorang guru misalnya, saya yakin banyak persoalan-persoalan akhlak yang berlaku pada hari ini akan selesai. Banyak isu-isu yang bersifat akhlakiah akan dapat selesai. Sekarang ni kalau kita tengok, antara masalah besar dalam masyarakat kita masalah akhlak lah. Kes-kes bunuh yang ada setiap hari itu asal akhlak tu. Dia bermula dengan masalah jiwa, masalah roh, masalah budi pekerti yang tidak mantap dalam diri seorang, dan akhirnya membawa kepada hal-hal yang besar dan yang buruk seperti jenayah dan lain-lain lagi. Sebab itu kita harus mulakan dengan konteks pendidikan. Jadi itulah mungkin beberapa perkara yang kita nak sentuh dalam konteks menekankan aspek akhlak dalam konteks pendidikan dan ilmu ini. Itu dia. Dan mudah-mudahan kita dapat ambil sebagai kata cabaran. Setiap cabaran ada cara solusinya ya doktor. Dan insya-Allah waktu ini kita nak raikan juga rakan-rakan pendengar kita di talian di 03-6205-1500 untuk berkongsi pendapat dan juga persoalan. Mungkin daripada seawal ini kita ada daripada Pelabuhan Kelang, Encik Muhammad di talian waktu ini. Silakan Encik Muhammad dengan persoalannya. Ya, Dr. Farid ya. Memang alhamdulillah tertarik sangatlah dengan apa yang disebutkan tadi, iaitu akhlak yang menjadi keutamaan. Alhamdulillah kita juga cuba bentuk anak kita mengikut akhlak acuan itulah. Tapi apabila anak kita pergi sekolah, pergi ke mana-mana pula, biasanya orang akan sebut tentang akademik. Itu kadang-kadang membuatkan kita
daya ketahanan kita untuk nak ke arah akhlak tu kurang ataupun tak boleh nak sustain. Jadi untuk masyarakat umum, macam mana kita boleh menyumbang supaya yang penting itu akhlak, bukannya akademik. Untuk akhlak dulu diutamakan. Allahuakbar. Itu dia. Dengan orang tu nak A biar semuanya A ya. Termasuk sekali akhlaknya pun nak A juga. Dan itu juga yang dinyatakan oleh rakan kita di Facebook daripada Taifah Lan. Dia kata pendidikan sekarang tidak mementingkan pelajaran akhlak, tapi lebih kepada kejayaan pelajaran lahiriah saja. Mungkin sedikit komen daripada doktor. Betul, saya setuju dengan pandangan dua-dua penanya kita. Sebab itu saya rasa ini bukan benda kecil bila kita cakap ni Yati. Dia melibatkan perubahan paradigma berfikir, atau mungkin yang tu disebut pandangan alam tadi, nak merubah cara melihat pendidikan dan ilmu itu sendiri. Dan dia menyebabkan satu peperangan ni. Kita buat satu peperangan. Itu istilah saya kan. Sebab apa? Sebab yang kita sebut ini dia merupakan pandangan alam agama Islam. Islam melihat begitu. Islam melihat ilmu dan pendidikan itu untuk melahirkan seorang yang berakhlak. Tetapi kita berdepan dengan pandangan alam ataupun satu tamadun dan peradaban yang sekular sifatnya, kan, yang melihat ilmu itu hanya sebagai alat duniawiyah sahaja untuk mencapai ketinggian martabat kebendaan. Yang saya maksudkan ni yang pandangan alam sekular lah, yang datang daripada barat. Walaupun saya dah sebut selalu bahawa barat ni tak semuanya tak betul, tapi yang kita rujuk ni yang sekular ni, yang hanya melihat ilmu itu bersifat kebendaan saja. Sebab itu akhirnya akademik. Tetapi sekarang ni dalam konteks Islam, bagaimana kita nak mendekatkan jurang ini? Kita nak mendekatkan bahawa yang akademik itu pun sepatutnya dia mesti berkait rapat dengan akhlak. Saya cenderung nak melihat begini Yati. Kalau boleh, jangan kita pisahkan antara akademik dengan akhlak ni. Maksud saya begini, kalau seorang yang flying colours dari yang A dalam peperiksaannya, sepatutnya itu membawa dia kepada kesedaran akhlak. Betul. Kan? Sebab kalau dia tahu bahawa dalam periksanya itu dia jawab bahawa menghormati ibu bapa, katakan ini just satu punya lah soalan menghormati ibu bapa adalah nilai-nilai yang baik. Betul atau salah? Dia jawab betul. Kalau dia jawab betul Yati, maknanya dia faham. Betul. Dia faham. Dan kita nak kefahaman itu ialah kefahaman yang mendalam. Bukan sekadar dia faham untuk sekadar dia tick kan, dia apa orang kata tanda kan betul dalam periksaan. Tetapi dia faham dalam arti kata dia balik ni akan terkesan dalam jiwa dia, aku kena buat baik kepada ibu bapa. Sebab itu yang aku tanda tadi. Betul. Dan dia tahu, dia faham betul. Dan dia faham betul. Jadi kita nak kecemerlangan akademik dirapatkan hubungannya itu dengan pelaksanaan dan juga akhlak. Jadi kita tak, maksudnya kita tidak nafikan kecemerlangan akademik. Kita nak orang faham. Bila periksa A tu maknanya dia faham lah. Betul. Tapi kita nak kefahaman itu ialah kefahaman yang membawa kepada amalan. Kan Islam bercakap tentang ilmu dan amal, iman dan amal, beriman pada Allah dan beramal saleh. Sepatutnya kita dekatkan itu. Jadi lepas ni yang periksa A, akhlaknya juga A. Betul. Macam mana kita nak buat? Kita serahkanlah kepada perbahasan kita dan perbincangan kita. InsyaAllah. Itu kata orang tu, bila kata peradaban, membina peradaban memang nampak macam teknologi dan sebagainya. Tapi di situ pun kata akalnya pun adab. Manusia itu yang paling penting kan. Walaupun teknologi itu mungkin alat-alatnya, tetapi yang nak dibina itu akhirnya manusianya. Itu dia, manusianya. Dan insyaAllah waktu ini kita nak raikan pemanggil kita di talian di 03-6205-1500, di Facebook kita di ikim.fm, dan ada juga pandangan daripada Soraya Bahrain. Dia kata pribadi yang dididik dengan Al-Quran menjadikan manusia yang luar biasa. Pada para sahabat juga sebuah generasi yang sangat istimewa kerana bertemu dengan diri mereka konsep langit dan realiti bumi itu, iaitu manusia-manusia dengan nilai ilmiahnya. Jadi mungkinlah doktor boleh huraikan sedikit bila kita melahirkan anak didik yang lebih pandangan cara berfikirnya berbeza maknanya lebih macam doktor nyatakan tadi, sebagai seorang guru kita kena ajar cara memandang sesuatu. Jadi betapa pentingnya benda tu untuk kita terapkan dalam kehidupan anak-anak kita sebenarnya doktor. Jadi sebab itu seorang guru itu dia harus punya pandangan yang luas dan jiwa yang besar. Saya mungkin itu istilahnya. Pandangan yang luas ni maknanya dia tidak hanya melihat pendidikan yang dia buat itu hanya bersifat
skopnya yang kecil kan. Hidupnya dalam kelas tu saja. Betul. Pelajarnya hanya yang ada 30 orang atau 40 orang dalam kelas itu saja. Tapi dia tidak melihat bahawa yang 40 ni mungkin boleh menggegar dunia. Kan. Kalau seorang guru katakan dia melihat begitu, cukuplah. Ya, betul. Yang aku ada 40 ni atau 30 ni, kalau aku ajar sungguh-sungguh, dia mungkin akan menjadi orang yang hebat nanti, yang baik akhlaknya, dan akan merubah dunia. Itu yang Rasulullah buat. Rasulullah buat tak ramai. Ketika di Mekah, sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni kalau ikut dah tinggal sebulan setengah sebelum hijrah. Maknanya dah hampir 13 tahun Rasulullah di Mekah. Tapi diberitakan ketika itu pengikut Rasulullah hanya 100 orang saja. Yeah. Tapi bayangkan dengan 100 orang yang Rasulullah ada itu, akhirnya boleh menawan 3/4 dunia selepas 100 tahun. Jadi itu menunjukkan bahawa seorang guru yang jiwanya besar dan pandangannya luas, dia akan melihat bahawa dia punya jihadnya itu bukan 30 itu, tetapi 30 yang bakal berkembang menjadi 300, 3,000, 30,000, 3 juta, dan akhirnya dapat merubah dunia ini. Jadi guru harus punya vision yang sebegitu. Dan kadang-kadang bila cakap tentang cabaran guru ni, doktor, terlintas juga di kepala ataupun di ruang fikiran ibu bapa pula. Dia kadang-kadang tenang mandu ni macam hantar sekolah tu, maksud dia bila terbayang pula wajah guru-guru satu persatu. Adakah pemilihan sekolah dan guru juga perlu difikirkan oleh ibu bapa terlebih dahulu, ataupun sebenarnya mana-mana sekolah je kita boleh hantar dan kita boleh percaya pada guru-guru sebenarnya? Saya rasa ada justifikasi bila ibu bapa memilih sekolah. Ada sekolah ni bagus kerana guru-gurunya bagus, atau sekolah ini prestasinya baik. Kita tak salahkan itu, kerana memang itu sifat. Dulu pun ulama-ulama besar dulu yang hebatnya itu sebab gurunya hebat kan. Betul. Dapat berguru dengan guru-guru yang hebat. Sebab itu kita juga harus mencari guru-guru yang hebat untuk belajar. Tetapi bila sistem dan juga falsafah ilmu dan pendidikan yang kita sebutkan tadi dapat difahami oleh lebih ramai guru dalam konteksnya lebih luas, kita yakin nantinya bukan sekadar sekolah ni bagus, sekolah ni tak bagus, tapi perubahan itu mungkin berlaku dalam konteksnya yang luas. Kalau katakanlah di pihak kementerian misalnya punya jihad ataupun falsafah yang mantap dalam konteks pendidikan yang kita maksudkan ini, jadi kemungkinan dia dapat merubah sekolah-sekolah dengan guru-gurunya yang mungkin prestasinya kurang kepada prestasi yang lebih baik. Jadi pada ketika itu mungkin orang dah tak perlu pilih sekolah dah, sebab semua sekolah bagus-bagus. Betul. Jadi perubahan itu kalau dapat berlaku, insya-Allah orang akan tidak risau menghantar di mana-mana sekolah pun, kerana semua sekolah itu sudah punya guru-guru yang berkualiti, guru-guru yang jiwanya besar dan juga pandangannya jauh. InsyaAllah. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan kita daripada Johor Bahru, Encik Nizam di talian waktu ini. Silakan Encik Nizam dengan soalannya. Soalan saya ialah pada zaman sekarang ni, selain daripada pelajaran akademik yang selalu ibu bapa jadikan sebagai dia punya sasaran untuk anak-anak dia dan mencapai kecemerlangan, sudah tentu pelajaran akademik itu tak akan membentuk akhlak yang sempurna pada anak-anak. Tapi yang menjadi persoalan sekarang bukan saja dalam pelajaran akademik. Kadang-kadang kita tengok sekali dalam subjek-subjek agama sekalipun, dalam subjek-subjek ataupun silibus sekolah agama, kita dapat lihat bahawa berorientasikan peperiksaan juga wujud di situ. Keputusan peperiksaan yang lebih menjadi sasaran. Sedangkan sekiranya katakanlah seorang tu dia ada sijil agama sekalipun, tak melambangkan akhlaknya, tak melambangkan tahap atau taraf pelajarannya, ilmu yang dia ada dekat sini. Apa sebenarnya yang jadi masalah di sini? Kenapa boleh jadi macam tu? Terima kasih, itu saja. Sama-sama Encik Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tu Dr. Ya, itu saya maksudkan tadi. Kalaulah guru tidak jelas tentang matlamat pendidikan, kita takut yang guru agama pun dia akan terpengaruh terikut sama dengan melihat ilmu ini hanya sebagai alat sahaja, ataupun hanya sebagai nak mencapai kecemerlangan akademik atau peperiksaan, macam saya sebut tadi. Itu yang paling malang bagi saya, sebab sepatutnya guru agama itu mereka lah yang sepatutnya paling berjaya dalam memupuk akhlak.
Tetapi kalau guru agama sendiri sudah melihat pendidikan agama itu hanya berkepentingan untuk peperiksaan, saya rasa itu yang paling malang dia. Yeah. Kita nak, kalau boleh, kita nak pusingkan meja, orang kata. Kita nak terbalikkan senario itu supaya kalau guru agama memang confirm anak-anak muridnya akan berakhlak dengan akhlak baik. Tetapi tambahan dari itu, guru yang bukan agama juga boleh mendidik anak-anak pelajarnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Saya ingat itu the best cantik, senario yang terbaik. Maksudnya sudah pasti kalau yang mengajar agama itu akan melahirkan pelajar dengan akhlak yang baik, tetapi lebih dari itu, yang tidak mengajar agama pun mampu untuk transform, untuk mengubah anak-anak pelajarnya itu menjadi seorang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Bayangkan begitu. Tapi itu tidak akan berlaku tanpa yang kita sebut awal-awal tadi. Seorang guru yang bukan agama itu pun dia melihat bahawa yang aku buat ini bukan untuk peperiksaan, tetapi untuk membina akhlak, untuk menyemai nilai-nilai yang murni. Jadi sebab itu saya rasa kalau semua melihat dengan pandangan alam akhlak, pandangan alam keagamaan, insya-Allah perubahan ini akan boleh dibuat bukan sekadar dalam konteks agama, tetapi juga dalam konteks ilmu-ilmu yang bukan agama juga. Dia akan mampu untuk memupuk nilai-nilai yang baik. InsyaAllah. Dan waktu ini kita nak layankan lagi rakan pendengar kita di talian daripada Ipoh. Soalan daripada Encik Samsul. Silakan Encik Samsul. Adalah silibus dalam pendidikan kita sendiri yang lebih kepada pendidikan yang tidak berasas Islam lah. Maksud dia walaupun dalam keadaan sains dan teknologi tidak dikaitkan dengan ilmu-ilmu Islam lah, seperti albioni dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan kita ni macam seolah-olah agama ni hanya sekadar untuk upacara-upacara tertentu je dan tidak termasuk dalam dari segi sains dan teknologi tu. Mungkin komen saya lah. Terima kasih Encik Samsul. Bagaimana tu Doktor? Ya, betul. Sebab itu saya sebutkan tadi, kalau guru itu punya pandangan alam yang jelas, sains itu tidak akan jadi sekadar ilmu untuk melihat alam saja, untuk melihat aja, untuk mengkaji. Biologi misalnya kan, kaji badan manusia. Tapi untuk apa kaji badan manusia? Al-Quran kata, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu kenapa kamu tak lihat? Tak lihat dalam arti kata melihat dan meneliti dan mencari makna-makna yang mendalam, rohaniah. Di luar sana pun begitu juga. Al-Quran kata allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berfikir tentang kejadian langit dan bumi, itu yang dipanggil ulul albab kan, dalam Al-Quran. Jadi sains sepatutnya membawa manusia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan mengaitkan, ada kaitan yang rapat. Rabbana ma khalaqta hadza batila, lepas ayat tadi tu, orang yang melihat dan meneliti alam ini, dia akan kata, ya Allah, kau tidak akan melakukan ini dengan batil, tanpa ada apa makna. Tapi yang nak bagi tahu makna tu guru lah kan, untuk menyampaikan maknanya. Yang menyampaikan, nak kaitkan, buat relation itu ialah guru. Tapi kalau guru tidak lakukan perkara itu dan guru tidak punya cara melihat, cara pandang yang bersifat agamawi, jadi dia takkan berlaku. Pelajar tak akan faham sains itu untuk sebenarnya kita dekat dengan Tuhan. Dia akan hanya tinggal sekular, sains kadar sains yang jauh, malah mungkin lebih jauh daripada Tuhan kan, sebab dia rasa ini natural ni, benda-benda yang sedia ada kan. Hebat daripada pandangan mata dia sahaja. Itu dia. Dan mungkin juga kita nak lainkan soalan ni agak menarik juga daripada Anwar Siddiq di FB kita. Doktor dia kata, apa cabaran guru Muslim ataupun Muslimah masa kini di sekolah bukan Muslim? Di sekolah bukan Muslim kalau Cina kan misalnya kan. Saya rasa sama, benda yang sama. Dia harus membina akhlak juga. Dan kita kena ingat yang bila kita kata bukan Muslim dalam konteks Malaysia ni, mereka juga beragama. Betul. Kan? Katakanlah dia Chinese, dia seorang pelajar Cina. Dia kalau dia punya ibu bapa yang beragama dengan agama Buddha atau Taoism atau Confucianism, mereka juga ada nilai-nilai keagamaan. Dan banyak nilai-nilai ni dia redundant, dia sama dengan apa yang Islam ajar juga. Betul. Jadi kita tidak nafikan banyak nilai-nilai yang baik yang ada pada agama lain. Mungkin dari segi teologinya, dari segi ketuhanannya mungkin kita berbeza, tapi dari segi akhlak
secara umumnya semua agama mengajak kepada akhlak-akhlak yang baik. Betul. Semua tak bagi mencuri, semua tak bagi berzina, semua tak bagi minum arak. Ini ada pada sebagian besar agama-agama. Jadi sebab itu kalau seorang guru Muslim yang mengajar di sekolah yang bukan Muslim, kita kena sedar bahawa mereka itu punya agama juga. Jarang di Malaysia ni yang tak ada agama langsung. Tapi mungkin sekarang ni ada yang ke arah itu. Yang langsung sekular dan erti kata tak nak percaya pada Tuhan. Tapi kita boleh pelan-pelan terapkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai akhlakiah itu kepada mereka yang bukan Islam juga. Betul. Yang lebih baik kalau dia boleh yakin dengan Islam sebagai agama terbaik, dia mungkin kita boleh ajak kepada Islam. Tapi kalau tak ajak, kalau bukan ke arah Islam pun paling kurang mereka ini seorang yang very ethical person. Kita nak orang yang beretika. Betul. Sebab yang tadi yang potong queue tadi, dia tak kira agama potong queue lagi. Dia tak kira agama, asalkan dia tak ada nilai, dia tak ada pandangan yang berasaskan akhlak, dia akan buat benda-benda macam tu. Betul. Jadi kita nak supaya penekanan itu kepada nilai. Betul. Kalau yang bukan Islam kita panggil nilai etika, paling kurang. Tapi kalau Islam jelas nilai-nilai akhlak, nilai-nilai agama, nilai-nilai tauhid, semuanya ke arah melahirkan seorang insan yang baik. Betul. Dan kata orang tu bila di sekolah yang bukan agama Islam ni, usaha dakwah tu lebih meluas dan mungkin juga lagi. Mungkin sekolah rendah mungkin tak dapat fikir sekarang, tapi benda tu akan matang di waktu dewasa dan ingat kembali usaha dakwah. Alhamdulillah. Cuma dia kena bijaksana lah. Betul. Jangan sampai nanti bising pula bangsa lain kata kita ni macam nak indoktrinasi. Islam pun tak suruh begitu. Betul. Islam suruh kita mengajar benda-benda yang baik. Mengajak dengan cara yang baik, bagi hikmah-hikmah kepada mereka, dan kalau mereka terima, itu satu perkara yang terbaik, InsyaAllah. Dan mungkin di atas keterbatasan waktu yang kita ada ni, sedikit kesimpulan untuk tajuk kita pada minggu ini. Hari ini kita meneruskan sebenarnya pembahasan mengenai cabaran guru Muslim masa kini, tetapi penekanan kita lebih pada persoalan akhlak. Kerana sebelum ni kita banyak tentang ilmu, tapi hari ini tentang akhlak. Tapi tidak terpisah sebenarnya. Saya suka melihat ilmu ini dia punya hubungan dengan akhlak itu rapat sekali. Jadi kita timbul tadi akademik tak akademik kan. Tadi seolah-olah pertanyaan pun banyak kata kita ni hanya baik dari segi akademik. Tapi saya rasa sepatutnya akademik yang baik itu dia mesti membawa kepada kebaikan akhlak juga. Betul. Tapi sistem tu lah kena diperkasakan supaya tidak ada orang kata dikotomi antara akademik bukan akademik, dan juga agama dengan bukan agama juga. Sebab ada yang komen bila saya kata agama ni seolah-olah macam sains tu bukan agama, sejarah itu bukan agama. Kita tak maksudkan begitu. Kita maksudkan dia bukan direct mengajar tentang nilai-nilai keagamaan, tetapi dia bukan tidak berkait. Macam saya sebut tadi, sains berkait, sejarah semua berkait dengan agama, tetapi hubungan itu langsung atau tidak langsung. Jadi kesimpulannya persoalan akhlak ini dia harus pertama menjadi matlamat pendidikan, yang keduanya dia harus menjadi teras pelaksanaan keseluruhan sistem pendidikan itu. Tak boleh dekat matlamat saja, bila pelaksanaan tertinggal dekat buku-buku ataupun kertas-kertas yang ada tu, tapi tidak dibawa bersama-sama dalam konteks pelaksanaan.